Saya cerita ni pasal saya ada pengalaman buat summer camp dengan anak-anak kita, termasuk mak bapak di hari pertama dan hari akhir. Saya test. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh anak-anak kita. Baca Quran tak boleh, solat tak boleh, sembahyang tak boleh, doa tak boleh, baca Quran tak boleh. Kok nak hafal satu hadis? Hafal satu hadis. Bayang tuan-tuan, umur kita 50 tahun, sebagai hadis pun tak hafal. Satu hadis pun tak hafal. Bayang umur kita 68 tahun, satu baris doa pun tak hafal. Memang bolehlah berdoa dalam bahasa Melayu, boleh, tapi doa yang baik, yang dipanggil ma'thur, doa yang ma'thur, dalam rangkaian doa dipanggil ma'thurat, itulah doa yang dibaca Nabi, itulah doa yang hampir dengan dibuat, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, tentang akidah. Akidah nombor 2 syariah, batang tubuh Islam. Nombor 3 ialah akhlak. Akhlak. Bayang akhlak kita tuan-tuan. Akhlak kita dengan Allah. Saya suruh akhlak kita dengan Allah. Macam mana akhlak kita dengan Allah? Bila tuan-tuan, isteri atau suami, anak-anak mendengar laungan daripada Bagan Lalang. Ada masjid kat Bagan Lalang, ada surau kat Bagan Lalang. Apa laungan dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya yakin yang makan kat kantin terus makan, yang goreng mi terus goreng mi, yang naikkan ikan daripada laut terus naikkan ikan daripada laut, kan? Yang pikul ketam terus pikul ketam, yang cari kepah terus cari kepah. Macam mana? Macam mana Allah nak hukum serangga di akhirat nanti? Diserukan kepada kamu, bukan cakap mak kamu besar, bapak kamu besar, bukan cakap perniagaan kamu besar surat itu, tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tuan-tuan. Sayyidina Ali, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara orang yang paling muda memeluk Islam di kalangan para sahabat utama Nabi. Bila dengar Allahu Akbar, biasanya pengsan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, pengsan mendengarkan isi kandungan Allahu Akbar. Kita apa kita? Berapa orang yang pergi masjid bila mendengar Allahu Akbar? Suami kita tak pergi, anak kita tak pergi. Kita boleh goreng pula cempedak tengah-tengah Allahu Akbar, baru keluar cempedak, baru isteri bawa cempedak, baru suami hendakkan kopi, baru anak hendakkan Nescafe, makan cempedak. Tak ada pun laungan azan. Rumah di sebelah surau, rumah sebelah surau, bagi nak gila orang azan tu. Tak ada. Inilah tuan-tuan dan puan, ini akhlak, itu akhlak dengan Allah. Macam mana yang kedua, akhlak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak dengan Nabi Muhammad. Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan dan saya mesti mengamalkan akhlak Nabi Muhammad, sebab di akhirat, di padang mahsyar nanti kita mesti bertemu dengan Nabi Muhammad untuk mendapat apa tuan-tuan? Untuk mendapat apa? Untuk mendapat apa? Untuk mendapat apa dengan Nabi Muhammad? Hai, takkan dapat duit ni. Untuk dapat apa? Syafa'ah. Syafa'ah. Kalau orang tak sembahyang, dapat ke syafaat? Tak reti baca Quran, dapat ke syafaat? Tak ada ilmu Islam, dapat ke syafaat? Mengucap pun tak betul, dapat ke syafaat? Macam mana tuan-tuan? Tak pernah baca buku agama, dapat ke syafaat? Tak pernah ajar isteri agama, dapat ke syafaat? Sepanjang pada kahwin 21 tahun, tak pernah bawa isteri naik motosikal menuju kelas-kelas agama di masjid dan di surau. Tak pernah hantar isteri ke surau, tak pernah hantar isteri ke kelas-kelas agama, tak pernah hantar isteri guru ambil cari ilmu agama daripada ustaz-ustaz. Tak pernah jaga anak di rumah untuk mengizinkan isteri mencari kelas-kelas agama dan mencari ilmu agama. Macam mana? Jadi tuan-tuan, semuanya ini jati kita tampilkan kepada masyarakat. Oh bagus tuan-tuan, tengok teman-teman sana, alhamdulillah ramai tuan-tuan, sampai nak minum pun tak minum lah tuan-tuan. Betul saya tengok orang baik, tak bergerak tuan-tuan. Pertama kali dalam sejarah hidup tak bergerak. Bagus tuan-tuan, bagus tu.
Memang saya daripada tadi saya berhati, saya keling. Tak berani nak order tu, tak berani nak order. Jadi tuan-tuan dan puan, jati ditubuhkan untuk membawa umat Muhammad, termasuk dalamnya orang Melayu, orang Islam, di bagian dalam. Bawa umat Islam di Sepang ni. Jangan kau leka daripada Allah. Jangan kau leka daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Engkau akan mati. Engkau akan mati. Hasan Ali, engkau akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang hidup pasti dia menemui kematian. Mesti mati. Bayang tuan-tuan, di saat tuan-tuan dimatikan, tuan-tuan sembahyang tidak, pergi cari ilmu tidak, baca Quran tidak, ke masjid tidak, isteri tak diajar agama, anak tak diajar agama, anak jahil agama, anak tak tahu baca Quran, anak langkah saja, mana haram dia kata halal, mana wajib dia kata sunat, mana sunat dikatakannya makruh. Bayang tuan-tuan, macam mana kita nak mati? Macam mana kita nak mati? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Isteri tak beres nak ditinggalkan, anak-anak tak beres nak ditinggalkan, cucu-cucu tak beres nak ditinggalkan. Anak nanti bergaduh di antara mereka kerana harta sedikit yang kita tinggalkan. Pasal apa mereka bergaduh? Pasal tidak ada bimbingan agama dalam hidup. Saya tuan-tuan, saya ni kaunselor. Dululah family counselor. Kaunselor dalam ilmu keibubapaan, ilmu kekeluargaan. Tak bertegur adik-beradik, tak tegur abang, tak tegur adik, adik tak tegur abang sulung tak tegur anak nombor 2. Pasal ada tanah sekangkang kera yang ditinggalkan oleh bapa. Dah 3 tahun tak selesai dari segi hukum faraid dia, pembagian-pembagiannya tak selesai. Akhirnya tuan-tuan bertembung antara adik dengan abang kakak. Abang nombor 2 buat kenduri kahwin, adik tak pergi. Pasal apa adik tak pergi? Pasal masalah harta yang ditinggalkan tak selesai lagi, tuan-tuan. Bayang ni, macam mana? Macam mana? Tambah pula menantu, masuk pula tangan, campur tangan menantu yang macam hantu tu. Inilah masalah besar. Saya nak mengatakan tuan-tuan dan puan, jati, J-A-T-I-T, Jimalija Tayati, jalur, T3. Apa jalur 3? Islam, Melayu dan institusi raja. Itu yang kita nak bawa. Macam mana kita nak selesaikan masalah itu? Kita akan fikirkan. Dan kita ada formula untuk itu. Dr. Syamsuddin bantu kita, Ustaz Rusli ini membantu kita, Abu Hasan bantu kita, teman-teman yang lain bantu kita, Datuk Aidil Ghazali bantu kita, Profesor Dr. Siddiq Baba bantu kita, Syekh, teman saya Syekh Haji Ismail Mina bantu kita. Ramai teman-teman kita bantu kita dalam hal ini nak selamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak selamat daripada apa? Bukan nak selamat daripada jalan raya, bukan nak selamat daripada perompak dan masuk rumah, bukan selamat daripada diserang oleh binatang-binatang, haiwan-haiwan ganas, tetapi nak selamatkan daripada azab kubur, azab di padang mahsyar, azab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jati akan berperanan di situ. Nombor 2, peranan jati untuk bangsa Melayu. Masya Allah tuan-tuan, kesian bangsa Melayu. Kesian betul bangsa Melayu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kat sini bagai lalang, tuan-tuan tengok, Allah. Saya dulu pernah jadi ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Burong. Dekat Sungai Kajang kat sana, Sungai Burong tu, pekan Sungai Burong tu tuan-tuan, Tanjung Karang, pekan Tanjung Karang. Belakang sikit mengalir ke laut tu ada namanya Sungai Kajang. Nelayan-nelayan hidup tuan-tuan, kesian tuan-tuan, miskin tuan-tuan, miskin. Rumah tak berpintu, rumah tak bertingkap, dapur jadi bilik tidur jadi dapur. Betul tuan-tuan, miskin semiskin-miskin. Kat sini pun ramai nelayan pesisiran pantai yang miskin. Akibat daripada miskin, baru saya betul-betul tuan-tuan faham kehendak hadis bahawa kemiskinan itu akan mendekatkan manusia kepada kekufuran. Betul tuan-tuan. Miskin, sangat-sangat miskin.
Saya tidur masa jadi ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Buloh. Saya tidur rumah orang miskin. Saya tidur satu rumah malam, tuan-tuan. Sebelum saya sampai, waktu saya dah sampai tu, pinjam, tuan. Pinjam segala kain, pinjam segala selimut daripada orang sebelah. Pinjam bantal, tuan-tuan. Nak bagi saya tidur. Punya miskin. Punya miskin. Saya buka ke dapur. Minta maaf, makcik, saya nak buka ke dapur nak tengok. Allah, tuan-tuan, kesian. Nasi tu macam bubur je, tuan-tuan. Nelayan, tapi tak makan ikan hidup pun anak-anak dia. Bayang, tuan-tuan. Kentang tak ada, telur tak ada, rencah tak ada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi saya nak mengatakan hadis Nabi Muhammad SAW bahawa kefakiran akan mendekatkan kepada kekufuran. Betul. Suraunya sekosong-kosong ni. Saya masuk suraunya, tuan-tuan. Tahi lipas. Tahi lipas. Bukan tahi lipas, tahi apa tu? Tahi apa? Tahi cicak. Tahi cicak tu. Ada pun. Ada pun orang kat sini yang mengenal tahi cicak. Tahi cicak. Tai cicak di tempat imam. Bila tai cicak tempat imam, banyak tai cicak mengatakan bahawa orang tidak bersujud di tempat itu sudah berbulan-bulan. Kita pun nampak tai cicak tu, tuan-tuan berlari kat surau, betul tak? Ambil dia punya penyodok tu, ambil dia punya apa, kena buang, berlari nak buang. Ini, tuan-tuan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Betul, tuan-tuan. Tak kenal apa. Tak kenal, tak, maaf saya nak sebut ada nelayan kat sini. Badan daripada atas ke bawah tak pakai baju, tuan-tuan. Dia kata dia ni tak pernah pakai baju. Namanya memang nama dia Mat Lengging namanya. Belengging. Orang tak pernah tahu dia pakai baju. Betul-betul, tuan-tuan, yang nampak dia punya badan tu, badan betul-betul seluar. Enggak seluar pendek dia pakai, itu nampak putih sikit. Yang lain semua hitam, tuan-tuan. Dia kalau dia berjalan dekat dalam rumah, kalau dia tak pakai seluar, agaknya tak pakai seluar pun macam pakai seluar lah. Tapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan, sikit ke orang yang macam ini, ramai. Tak ada ke orang dekat macam ini di malam-malam? Ada. Sikit ke banyak? Ramai. Siapa nak menyelamatkan dia? Dia bangsa Melayu. Cakap macam saya, rupa macam saya, kulit macam saya, warna kulit macam saya, bahasa macam saya. Takkan saya nak abaikan dia? Itu yang saya datang ni, tuan-tuan, cuba bayangkan dia. Saya tolak daripada Kuala Lumpur tadi, mengharum hujan punya lebat, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, lalu air, tersimbah air, memancut-mancut air tersimbah tadi. Lalu laluan-laluan itu. Pergi dekat tu, pergi dekat Tanjung Sepat, tuan-tuan, depan Kampung Kundang namanya. Datang kemari. Pukul berapa saya sampai di rumah? Besok ke Sungai Petani. 64 tahun rumah saya, tuan-tuan. Apa saya dapat? Gugur jawatan Exco. Jawatan Exco ni, tuan-tuan, kalau betul-betul dengan allowance semua sekarang, dengan claim, senang-senang 40-50 ribu sebulan, tuan-tuan. Betul. Kalau dia duduk dengan anak-anak syarikat yang banyak, badan-badan berkanun yang banyak-banyak tu, tuan-tuan, anak-anak syarikat terutamanya, dengan allowance-nya, allowance cutinya, allowance rehatnya, dekat 60 ribu, 70 ribu sebulan. Saya ketepikan itu. Saya pilih yang ini. Nah, dulu naik business class dia kapal terbang, first class, pergi England first class, business class. Sekarang saya naik Firefly. Betul tak? Besok saya naik Firefly, besok ke Penang, pukul 5 petang saya naik Firefly. Pasal apa saya korbankan itu semua? Pasal apa? Cuba tuan-tuan fikirkan. Orang PAS yang saya muliakan sekalian, pasal apa Hasan Ali buat begitu? Orang nak jadi exco ni bertembak-tembak, berbunuh-bunuh nak jadi exco. Negeri Sembilan, bunuh. Orang nak jadi exco ni, tuan-tuan, menjatuh. Tak ada cerita lain. Sampai gila pasal menjatuh. Masuklah kat badan balang ni. Bagan lalang, boleh lah tu. Bagan dengan padang, lebih kalau super lah tu. Bagan tu kecil, saya besarkan lagi, padang. Bagan lalang. Aduh, apa lagi tuan-tuan? Bagan lalang.
kalau bagan emas ke makanlah. Itu pun tuan boleh betulkan saya bercakap. Tuan-tuan dan Islam, Jati nombor 2, tuan-tuan, nak mengangkat martabat raja-raja institusi raja. Pasal apa? Pasal apapun yang akan berlaku, siapapun yang memerintah Malaysia, mereka tak boleh ubah peruntukan perlembagaan artikel 153 perlembagaan hak istimewa orang Melayu. Walaupun mereka menang dalam pilihan raya, dapat 2/3 daripada parlimen, ahli-ahli mereka, ahli parlimen boleh meneruskan dalam parlimen, tetapi kalau salah seorang daripada raja-raja Melayu tidak menurunkan tanda tangan, mereka tak boleh ubah konstitusi atau perlembagaan Malaysia. Di situ fungsi raja-raja. Tak boleh ubah. Hak istimewa orang Melayu, hak istimewa orang Melayu. Tak ramai yang tahu ni tuan-tuan, tak ramai yang tahu. Saya sebut ni orang pantai saya. Tuan-tuan tengok yang blok dalam pantai saya. Pantai saya. Sebab itu bahkan lalang, betul ya? Betul. Betul. Saya ingat tu, tapi saya saja nak meluaskan, nak mengangkat martabat, saya kata padam. Ya ke? Tapi tuan-tuan tak sedar. Sebab itu Jati seluruhnya kena jadi ahli Jati, sebab target kita 1 million ahli Jati. Tak tahu kalau saya ada 1 million ahli Jati, saya jumpa Perdana Menteri Datuk Seri. Saya ada 1 million orang di belakang saya. Saya hendak supaya pelajaran agama Islam di sekolah dalam UPSR, PMR, SPM dijadikan mata pelajaran wajib. Tak lulus, tak dapat sijil. Macam mana tak lulus bahasa Inggeris? Macam mana tak lulus bahasa Melayu? Daripada dulu sampai sekarang tak dapat dilaksanakan lagi, tuan-tuan dan puan. Tapi kalau ada 1 juta di belakang saya, itulah tuan-tuan kena jadi Jati. Kat mana kita punya apa? Tempat pendaftaran kita? Kat dalam laut kan? Okay, dalam laut. Ini senang aja tunjuk. Kat mana? Betul-betul pakai dalam. Tuan-tuan dan puan Islam. Okey, saya nak menyebut sikit tuan-tuan. Cabaran dia, apa cabaran dia? Ini yang saya nak reserve, nak cakap ni. Saya yakin Dr. Syamsuddin, Ustaz Rusdi dah cakap. Dr. Syamsuddin ni Masya Allah tuan-tuan, saya dengar di Besyarah masa pelajaran himpun di Terengganu, 6,000 orang masa pelajaran himpun. Himpun ni himpunan sejuta umat mempertahankan akidah. Dr. Syamsuddin berucap, saya tertawan betul dengan ucapan dia. Terus saya hubungi dia, Doktor, bantu kami. Dia, tuan-tuan dan puan, terus setuju. Terus kita ambil jadual, tengok dengan dia mana doktor boleh pergi. Kami akan ke Johor, dia pergi akan ke Johor. Kami akan ke Rompin, dia akan ke Rompin. Kami ke Pekan, dia akan ke Pekan. Tuan-tuan, bagai lalang. Bayang, dia ada isteri, tinggal isteri. Dia ada anak, tinggal anak. Dia ada anak-anak perisa, tinggal anak-anak perisa. Kita, apa sumbangan kita? Apa sumbangan kita? Sumbangan kita pada diri kita, mesti tak pergi. Sumbangan kita pada diri kita untuk menjadi hamba Allah yang baik, surau tak pergi. Sumbangan kita pada diri kita, ilmu untuk masuk syurga, tak pergi. Sumbangan kita pada diri kita, jaga anak-anak kita, tak jaga. Macam mana? Okey, apa dia pencabaran? Cabaran yang pertama tuan-tuan, cabaran bentuk framework gambaran politik dalam negara. Cabaran kita. Pasal apa saya kata cabaran politik? Saya dalam pakatan dulu, saya pimpinan PAS. Saya naik presiden PAS 6 tahun betul-betul. Tuan tahu tak saya pernah jadi naik presiden PAS? Tak tahu? Tak tahu? Allah. Naik presiden, tuan, naik presiden. Presiden, timbalan presiden, naik presiden. Wih, naik presiden. Kalau UMNO siapa naik presiden? Zaid Hamidi tu tuan. Kalau Zaid Hamidi turun dekat sini naik kapal terbang, tuan-tuan bertempiau tarik tangan dia.
Hasan Ali datang tadi, tak pandang pun. Hujan. Hujan.